Nampak tak ni? Pak. Ha? Nampak ke Zoom tak? sikit cikgu. Tak. Lagi. Zoom lagi. Lambat sikit kot. Okay, dah? Dah. Boleh nampak semua? Boleh. Okay, ini given, ini boleh jawab kot. Nak jom bincang jugalah. Given that 5P plus 3Q, ini dia punya first term, sini second term, sini third term, 3 consecutive, so kena tengok betul-betul geometry progression. Mike siapa yang bising tu kalau tutup, terima kasih. P bahagi dengan 5P tambah 3Q sama dengan berapa? 5P tolak 3Q sama dengan P. Boleh darat silang jadi P kuasa 2. Ni jadi berapa? 5P tolak 3 square. Semua dalam tu kurungan square. Tambah 3 je kot. Cikgu buat nanti cikgu ambil jawapan kamu nanti salah 25. 25 P kuasa 2 tambah dengan 15P tolak 15P. Betul. Kalau ada salah bagi tahu nah. Negatif 9 Q kuasa 2. Betul. So sini jadi kosong, sini jadi 25 P kuasa 2 tolak 9. Kalau ada semua. Okey. Negatif 9 Q kuasa 2 P kuasa 2. So dia nak apa ni? Dia nak P. Nak Q into P. Q dulu. So P pergi sini Q 9 Q kuasa 2 25 tolak 1 jadi 24 P kuasa 2. So jadi macam mana ni? Q sama dengan 24 P kuasa 2 bahagi 9. Lepas tu kita punca semua. Boleh? Ini ataupun nak cantikkan lagi dapat berapa ni? Square root 24 P kuasa 8/3 kan? Betul tu. ini jadi 3. 8? Mana dapat 8? 8/3, 24 bagi 9, 8/3. Oh, 8/3. Ya ke? 8/3. Simplify. Alamak. Kamu simplify yang dalam. Boleh jugalah kamu buat macam ni kan. Kamu buat tapi dalam square root lagi lah. 8/3. Semua square root lagi. Boleh juga macam ni insya-Allah. Yang ni pun cikgu suka akan jadi macam ni. Tapi kalau ada kalkulator yang macam warna putih tu, class week tu boleh tekan square root 24 sampai ada kalkulator tu dia boleh tekan kan. Bahagi 3, kamu akan dapat jawapan berapa ni? Square root 24 tu, square root 24. Oi, Andy ada semua. So dalam jawapan belakang asalnya 263. Dia tapi tak ada masalah. Yang ni kamu jawab macam ni pun boleh. Mana yang boleh? Yang ni boleh kot. Tak ada masalah. Ini boleh. Mana-manalah boleh. Yang biarkan macam ni pun asalnya boleh lagi. Macam ni je. So tak ada masalah sebab 2 markah sahaja. First kali dia tengok markah ni. Dia akan tengok sepatutnya dia ambil markah tengah-tengah ni. Tapi kat tengah-tengah ni tak guna langsung. So dia ambil jawapan akhir. Boleh? Boleh. Cikgu, kalau P square root 8/3? Square ni, boleh. Maknanya square root 8/3 P kan? P. Boleh lah sebab P semua dah hilang kan. So boleh lah macam ni pun boleh. Tak kisahlah mana-mana jawapan. Boleh juga nak tekan kalkulator terus jadi perpuluhan pun insya-Allah lah boleh betul juga. Janji dia tengok yang ni dulu betul. Nanti dia akan cakap dekat skema tu ataupun dia setara dengannya bahasa Melayu. English dia equivalent ataupun yang sama. So cikgu-cikgu tu dia kena check semua benda lah. Okay, given that both quadratic equation X yang ini have two equal root express P plus Q. So nak buat macam mana? So ada dua benda dekat sini, kita tak pernah jumpa dua benda sekali. Jangan sama-sama gatalkan. So memang tak boleh samakan. So dia adalah two equal root. Equal root sama dengan apa? Tolak 4AC. Sama dengan kosong. Kalau tak tahu macam mana pun kamu, kalau you have no idea kan, tak ada idea nanti. Sama kosong. Ya, SPM tak ada idea. So samakan macam ni je. Ini cari je B minus square minus 4AC. Cari je dulu. So B kuasa 2, yang ni berapa? P kuasa 2 minus 4A dia berapa? 1C dia berapa kat sini? Q. Sama dengan kosong, sebelah sini akan jadi negatif K kuasa 2 4 2C dia berapa? H sama dengan kosong. Kalau tak ada idea buat je macam ni. Tolak 4Q sama dengan kosong. Yang ni pula berapa?
K kuasa 2 tolak 8H sama dengan K. Lepas tu Ini je lah ikut idea saya tu. okey, kalau idea kamu macam ni, janganlah, kalau kita tak tahu betul ke tak kan. Kadang-kadang kita ni manusia biasa kan, ada benda yang kita tahu, ada benda yang kita tak tahu. So kita sambung macam ni, jangan lagi kita duduk diam pula, kita tengok balik, kita fikir lagi. Sebab dia kena berfikir sikit kan, H tambah Q. So kita tambah je H tambah Q. So maknanya kita cari P dekat sini, Q dekat sini. Apa bising tu? So sini jadi berapa? Jadi apa? Yang mana? Tak kisahlah, selesaikan belah kiri atau belah kanan. Q. So sekarang kita nak H dengan Q. So H ada dekat mana? So H kat sini. Q dekat mana? Q dekat sini. Nampak tak? Apa Ya. yang cikgu nampak? So kita buat je terus, jadikan dia sebagai subjek dulu. Boleh? So akan jadi macam ni lah. 4Q P kuasa 2. Lepas tu Q sama dengan berapa? P square per 4. P kuasa 4 sama dengan Q. Cikgu buat macam ni lah. So yang ni pula jadi berapa? K kuasa 2 sama dengan 8H. So K kuasa 2 bagi 8. Betul tak ni? Betul. Okey, kalau lepas tu dia nak tambah kan, H tambah Q, tengok soalan dia. So kita tambah je lah. K kuasa 2 8 tambah P square 24. Lepas tu nak cantik lagi. Okey, kalau biar macam ni pun insya-Allah lah adalah keberkatan dia dapat. P kuasa 2 tambah K2 per 8. Razik masuk lah. Oh, laju dah insaf lagi, dah insaf dah, alhamdulillah. Hari-hari doa kat dia kan. So jadi K kuasa 2 tambah 2P kuasa 2 over 8. 8. Boleh lah jawapan macam tu pun boleh. Tak ada masalah. Okay Razik, Assalamualaikum. Dah mandi belum? Dah. Habis-habis dengan anime dia, pening kita. Hari yang mencabar yang dia masuk kan. Badan besar tapi tengok anime. Aduh, jam. Okay. Diagram one shows a part of curve. Curve yang ini kita bagi. And the straight line PQ. PQ straight line dia yang tu boleh nampak is the tangent of the curve at point P. Find the value of K. Macam mana nak buat? Ni yang saya tak dapat tu. Okay, dia kena berfikir sikit lah. So kalau macam ni, dia ada cara lain kita boleh guna. Kita kena cuba dulu cara-cara satu-satu. Kalau kadang-kadang pakai cara tu tapi dia tak boleh habiskan kita punya soalan, faham tak? So kalau lah kita ambil, okay, kita tahu lah gradient dia berapa dekat sini PQ. PQ ni gradient -1. kita kena pegang -1. So apa yang kaitan, okay, kalau curve macam mana nak cari gradient dia? Dah kita kena Differentiate dia, lepas tu masukkan X sama dengan negatif. Ya, itu dia punya tips dia. So kena faham yang tu. Ada orang cakap yang dekat sini, ini curve kan? Ini curve, dia cakap dia punya gradient dia dekat sini juga. So tak boleh cari kat sini. Melainkan kita kena differentiate, masukkan point tu dekat, ambil X punya point, kita masukkan dalam kita punya X. So kita cuba yang tu lah. So Y sama dengan, cikgu kalihkan ke atas sebab senang sikit. Jangan tak kalih, nanti tak dapat. So negatif 2. So nak kali lagi ke? Tak payah. Dy dx sama dengan berapa? Negatif 8. 8. Dia dapat X tambah 3, negatif 3. Negatif negatif 1. Negatif 3. Allah. Negatif 3. tu. Okey, cuba tengok ni balik. Negatif 3. Cuma jangan, kadang-kadang ini mungkinlah dia tak bagi susah lagi sebenarnya ni kan. Cubalah kalau dia letak dekat X ni 3 kan. So kita kena tahulah, kena differentiate yang dalam juga. Ni sekarang mungkin ramai yang tak salah kan. Sekarang ni kalau lah 3X kat sini. So ramai orang terlupa nak darab dengan 3 lagi. 3. So kena hati-hati yang nak differentiate tu. Kena betul-betul master. Okay, so sekarang ni cikgu ubah balik bagi cantik sikit. Bagi ke bawah, senang kita nak masuk sebab ada negatif 3 dekat sini. So dia menyusahkan kita sikit. So cikgu tambahkan. Tambah dengan 3 kuasa 3. Boleh, tadi kita dah cakap apa? Kena masukkan point di atas dia kan. Point dia apa dekat sini? K. Ya, K. So kita masukkan K. Ni kita masuk dulu lah. Cik mana? Mana bawah lah cikgu tak. Negatif 8. Kita masukkan tau. K tambah 3 kuasa 3. Sebenarnya sama dengan berapa sepatutnya? Negatif 1. Ya, ni sama dengan negatif 1. Kena tengok sikit. Kena banyak baca. Jangan banyak hafal soalan dan takkan dapat jawapannya. So kita kena banyak kepada konsep dia. So negatif 1. So negatif-negatif cikgu kasih hilang. So 8
K tambah 3 kuasa 3 sama dengan 1. 8 sama dengan K plus 3 kuasa 3. Puncakan Sama dengan dua. Dua. K K tambah. tambah 3. Boleh? Oh, okey. Tak, cikgu. Jawapannya negatif 1 kan cikgu? Ya, negatif 1. So logik lah, negatif 1 tengok dekat sini. Logik tak nilai K tu negatif 1? Logik. So kalau logik betul lah. Kalau kita dapat tiba-tiba positif 3 ke positif 5, kena kira balik semula lah. Ada something wrong dekat soalan kita. So boleh check lah soalan itu macam tu. Okay? Cikgu. Ya. Macam mana kita nak tahu yang macam root tu kan dia ada tambah tolak ke ataupun dia terus ambil positif je? Root yang mana satu? Macam kalau kita tukar square kepada square root kan kadang-kadang kena tambah tolak kan. Macam senang. Memang wajib pun. Memang wajib tambah tolak. Sekarang ni memang wajib tambah tolak. Semacam K. Alamak, mana ni? K sama dengan mana pun. Kuasa 2 sama dengan 8 contoh. So bila nak jawab ni nanti kena biasakan. Tapi kena ikut rasional lah. Kadang-kadang ada yang contohlah macam time kan. Kita ambil K sama dengan dalam cerita kita tu K kita adalah time. So time takkanlah dapat negatif. So kita boleh abaikan negatif punya, kan ada dua kan, positif dan negatif. So kita boleh abaikan negatif. Ada certain case lah. Kalau case dia setakat, okay contohlah kita punya case kat sini kan. Contohlah dia kata ini adalah nilai K. Contoh ni contoh cikgu bagi. Ambil negatif lah. So kita kena ambil negatif lah sebab kalau logik dia dekat sini adalah negatif. Maksud dia macam tu. Dia kena, tapi kalau tak ada apa-apa restriction memang kena ambil tambah dengan tolak. So kena faham yang itu. Boleh? Okay. So bergantung pada tu. Nantilah kita tengok-tengok soalan banyak-banyak kamu boleh tengok. Sebab apa tak boleh ambil, sebab apa kena ambil. Nanti kita akan tengok. Even that the rate of change of the y coordinate. Ingat soalan ni memang nampak macam susah ayat dia, tapi kalau kita faham, kalau rate tu kena dt kan. So sini adalah dy dt. Decrease jangan lupa, sebenarnya decrease adalah negatif 16 bukan 16. Find the rate of change of the x coordinate. So x coordinate akan jadi rate of change of x akan jadi dx dt. DT. Lepas tu ini adalah soalan rate of change. So dx dt kita buat je macam ni. So atas ni letak apa? DY. Dy. Information yang ada. Kalau tak tahu sangat janganlah letak dv pula. Memang tak wujudnya dv dekat sini. Sebab kebiasaan kita buat dv kan. So dia macam dia dah terlalu menghafal sangat. So dia dah jadi macam blur sudah kat situ. So letak dx dy dengan ini. Kita cari apa yang sama. Ini information yang dia ada. So yang ni sama dengan negatif 16. Cikgu boleh masuk sebelah sini. Sebelah sini dia ada kaitan dengan soalan A sebenarnya. Mana soalan A kita? Atas tu dy Negatif 8 Eh. tu. Okey. terbalik kan. Okey, terbalik. Ya, terbalikkan. Lepas tu masuk apa? Masuk kat situ. Masukkan 1. Negatif Masukkan 1. satu. Negatif 1. Okey, masukkan negatif 1. Tak apa, masukkan siap-siap dalam ni. So cikgu Itu masuk. jawapannya negatif 1 jugalah kan? Okey, sekejap tengok je. Memanglah kalau dia terbalikkan negatif 1 lah. Kalau 1, kalau 2, kan contohlah kita nak cari kecerunan normal kan? Normal. So 2 akan jadi apa? Negatif 1/2. Kalau negatif 1 jadi berapa? 1. 1. Negatif 1 lah. Mana boleh 1 ke? Aku lupa dah pening. 1. 1. So macam tu jugalah maksud dia. So ini masuk je lah, tak ada kena-mengena pula rasanya. So x sama dengan berapa tadi? Negatif 1 tambah 3 kuasa 3. So akan jadi berapa? Negatif 1. Negatif 8. Negatif 8. So negatif 8. Betul lah tu. Betul kan? Negatif 2 kuasa 3 negatif 8 kan? So negatif 8 masukkan 1. Negatif 1 lah. Negatif 1 tu. Negatif Ya, 1 tambah negatif 1. Jawapannya negatif 1 lah kan? Betul-betul negatif 1. Sebab kita boleh ambil direct je daripada sini. Boleh juga kita ambil dekat sini negatif 1. So dx ni jadi negatif 1. Aku pun dah blur dah kan. Okay, negatif 1. Ni salah mana ni? Negatif tu negatif 1 tambah dari 2 kuasa 8. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Okay. So jadi negatif 1. So jadi 8. So akan jadi negatif 1. Dalam ni dapat 16. Itu je. Itu sahaja. Ya Allah. Ni senang sikit lah. So boleh tengok lah. So jangan buat silap lah. Macam mana cikgu buat silap. Okay. Boleh dah faham yang tu. Kita pergi soalan seterusnya. Kita tak ada masa banyak.
yang tak faham, tolong tengok balik semula. Given that the function fx, ni kena tengok betul-betul ya. Ini adalah fx, ataupun kalau tak tahu pun kita buat je ini adalah bolehlah fx lah. Okey, Kita tahu fx jawapan saya betul ke tak ya. fx sama dengan, cikgu tulis sini, pqx tambah 1 r. Lagi the gradient function. Gradient function tu maksud dia apa? dy dx. DYDX. Okay, dy dx ataupun f prime kan? Betul? Ya. Betul. Ya. Setuju? Oh. Okey, macam tu. Yang ini pula, apa maksud dia? Kalau dia integrate, Bisa integrate. kalau dia integrate fx punya apa? F prime x, dia dapat apa sebenarnya? Dapat yang atas tu balik. FX tu Konsep balik. Ya, sebenarnya yang ini adalah fx. So cikgu tambah satu lagi, yang ini adalah fx. Fx ada dua lah. So cikgu masuk sini boleh? Ya, Boleh. perbandingkan. Nah. Bandingkan lah. Allah. Ya, buat macam ni. So, Lepas tu P yang sama ni, dengan 4. P sama dengan 4. okay, P sama dengan 4. Q Lagi sama yang ni, dengan- yang lain tak ada. Ini ada pasangan dia. Kena Kat sini integrate kesian apa. lah Tepat. seorang-seorang. Kena Integrate differentiate. kat atas. Yang Differentiate. pengantin lelaki dia masuk kelas, pengantin perempuan dia tak tahu jumpa kat mana, hilang kat mana. Contohlah ya ni. Okey, lepas tu contoh macam ni. Okey, yang ni kita ada fx dekat sini, nampak tak? Allah, cikgu tak pening dah. Okey. Okey, nampak ah? Yang ni kita buat f prime x, boleh sama-sama? Boleh. Boleh. Kita akan jadi berapa? 24 RQ. RP QX tambah 1 R tolak 1. Dalam Tak, R dalam Q. Darab Oh, dengan Q. Q. So jangan salah itu. Sebenarnya dia adalah R P Q QX tambah 1 R minus 1. Boleh? Ya. Okey, so kita boleh buat compare lagi. So yang ni tak nampak sangat kan? Kita bawa pergi atas lah kalau tak nampak. So cikgu bawa pergi atas. Cikgu tukar yang ni QX tambah 1 negatif 2. Cikgu padam yang bawah. Boleh? Boleh cikgu padam? Boleh. Tak sama kan? Sama kan? Okey. Faham. Oh, okey. Okay, garisan ni cikgu padam. So kita sekarang ni compare lagi. Sebenarnya RPQ sama dengan 24. Lagi satu apa? Lagi satu R tolak Tolak satu. satu sama dengan negatif 2. So R sama dengan berapa? 3. Negatif Itu 1. satu. Negatif 1. Okey. R sama dengan negatif 1. Masuk kan? Boleh cari Q tak? Soalan dia cari Q. Find the value of Q. So, Boleh. Negatif 1 sama negatif 4. Negatif 4Q sama dengan 24. Negatif 4Q sama dengan 24. Q sama dengan negatif 6. okey, boleh? Boleh. Saya tak tahu kenapa saya Boleh. dapat P dengan R eh. Okey lah, dapatlah satu markah. Sebab soalan ni 2 markah. Ya Allah, tapi kerja dia sebenarnya banyak jugalah kat situ. So tak relevan lah dengan markah dia sebenarnya, tapi tak apalah, kita ikut je lah. Ya, siapa ada yang lahir dekat Negeri Sembilan? Negeri Sembilan. Malang. Aizat. Hari tu cikgu call dia cakap itu dia letak. Saya Okeylah, salah lah, dia jawab ini. Ada Aizat. Allahu Akbar. First time lah. Kelas kita habis awal sebelum Aizat masuk. Terima kasih Aizat. Tak, you tu suara saya tu. Kelak. Aizat masuk. Aizat masuk lah. Masuk lah. Tak lah. Suara siapa? Tadi suara saya tu. Allah, aku malu tu ingatkan Aizat masuk. Kita tengok siapa yang dah ada ni. Oh, ada 15 orang dah. Azlis, selamat pagi Azlis. Ifzul, Anik, Razik, Syahmi, Akila, Hafiza. Alhamdulillah. Hafiza ada ke tu? Suara sikit Ada. Kenapa? Oh, ada. Dia punya gambar dia lain kan? Ada gambar jam. Kalau gambar jam tu kenapa? Saya tak tahu. Tanya Anik. Tanya Anik. Hafiza, Assalamualaikum. Salam. Hafiza, mana apa? Siapa nama dia? Ahmad Idraki mana? AI? Walai. Ha? Apa yang betul Cikgu tengok IG dia tu.
Bukan baik Tengok dengan IG dia dah, ke? tengok IG dah. Malas nak tengok IG. Dia block cikgu dah. Blok cikgu. Dia block, dia tak kasih tengok dia punya story yang comel-comel sikat belah tengah tu. Okay, tak apalah. Biarlah. Okay, Raja 2. Diagram 2 shows the nose cone of the rocket. Ya, panggil hidung eh? Hidung roket eh? Nose cone of the rocket. Betul lah tu. Tapi kelakar lah, macam cerita anime, kelakar. Of a rocket in a parabolic shape. So, yang ni parabolic shape. So, macam mana nak buat ni? So, nampak soalan macam ni, parabola, kita kena tukarkan kepada apa ni? Sekarang kita tengok ni, 5 ni sebenarnya apa? Dia punya Tinggian dia. set. Set. Ya, y-intercept. So, kita cikgu lukis dululah, lebih kurang kot ni lah, Ana. So, 5. Ya. Ini adalah 0,5. Okay, kita buat macam ni. So, A tak tahu given that the function of parabolic ini and the base diameter of the nose cone is 3 meter. So 3 meter bermaksud mana? Negatif 1.5. Ya. 1.5 negatif 1.5. Cuba buat tau. Yang ni kena cuba buat. Masukkan dulu. Find the value of A. So, nak buat apa? Bila dia dapat yang ini, equation dia dah bagi, tak ada masalah. So, cara dia, kita nak dapatkan A, dia macam kita cari. X ni. Oh, Kalau masukkan saya- X tu. 1.5 kuasa 2. Kuasa 2 A sama tambah 5 sama dengan kosong. Okey, yang ni senang je. Kalau dah nak dapat A, dia macam kita nak cari C juga. Kalau C, apa kita buat sebenarnya? Contohlah apa, YMX plus C, MX plus C. Kita tak tahu C kan? Contohlah kita dah tahu dah 3X, Y tambah C. Masukkan Y. Ya, kita masukkan YX. Sebenarnya dia masukkan koordinat di atas garisan tersebut. Itu kena faham. So, kita masukkan koordinat di atas garisan tersebut. Janganlah masuk yang ni. Kalau kamu masuk yang ni, sampai bila pun tak habis. 5 tu. Ya, A cikgu masuk yang positif. 1.5 kuasa 2 tambah 5 sama kosong. Ya, betul-betul Razik. Betul-betul. So, masukkan kosong sama dengan A. Okey. Oh, bagus. Kita perlukan semangat ni. Tapi kalau semangat tu hari-hari kan bagus. Dia semangat ikut. Allah. Jarang-jarang. Okey, lepas tu nak buat apa? Find the value of A. Yang ni sertakan A dapat berapa? Negatif 20/9. Negatif 9. Betul tu. Okey, 20/9. So, betul lah tu. Boleh jawab. Betul. Kena lukis Kalau soalan ni dia banyak kan. Dekat paper 2 ada banyak. So, kena biasakan lukis. Cikgu, soalan ni 1 markah ke 2 markah? Satu markah kot. 1 markah. Bawah tu 3. Bawah tu 3. Volume of the nose of cone. Sepadu. Okey, yang ni kita masukkan kita punya integration sikit. So macam mana nak cari? Kita bayangkan kita punya gambar rajah adalah ni. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita buat DYDX. So first kali kita kena cari area sini. Lepas tu kita cari je area. Ini tips cikgu kan. Cari area dia. Lepas tu kuasa dia. Lepas tu tambah pi. Ingat yang ni? Siapa tak ingat kena tengok balik semula. Okay, itu kalau masuk integration. So sekarang kita ada equation. Equation kita adalah Y. Kita masukkan negatif 20/9. Apa? X kuasa 2 tambah 5. Okey, sekarang kita nak buat in term of X ke ataupun in term of Y? Kena faham yang tu. X, in term of X. Kalau in term of X, kita kena tukar kita punya semua equation dekat sini jadi in term of Y. Faham? Boleh ke tidak? Tapi tu dah in term of Y kan? Bukan? Ini in term of X sayang. Macam mana nak tahu cikgu? Dia ke S lah. Dia macam ni kan, dia macam ni, dia akan jadi kalau nak buat in term of X, contoh 0,5 dia kena X kuasa 2 pi macam ni. Dia terbalik lah. Kalau cikgu sebut kalau kita nak integrate in term of X, dia kena ada in term of X dekat dalam. Macam tu masuk cikgu. Terpulanglah macam mana cara kamu faham. So kalau cikgu kalau nak differentiate in term of Y, so dalam dia kena ada Y. So sekarang ni dalam dia ada X. So cikgu kena pergi tukar dulu. Cikgu tukar jadi ini je lah. Boleh. Ambil X kuasa 2 sahaja. So cikgu tukar pergi belah sini. Lagi mudah untuk kita. So Y tolak 5. Cikgu buat slow-slow lah. Negatif 20/9 X kuasa 2. So sekarang jadi macam mana? Darab 9. Macam ni bahagi negatif 20. Setuju ke tak setuju? Setuju. So, kamu cantikkan sikit lah. 9Y tolak 45 bahagi dengan negatif 20. X kuasa 2. Setuju tak setuju? Masukkan.
Dia masuk je, tak payah takut dengan dia punya equation, masuk je, cikgu nak kali jadi cantik sikit boleh. 9y sebab cikgu nak guna akal sikit, guna tekan kalkulator. So tambah ke tolak ni? Tolak. Ha? Tambah. Tambah kan? Tambah. Tambahlah sebab ni cikgu pecah kan? Okey, so masukkan 9y negatif 20 tambah 45 per 20, ini dy. So dah cantik dah kuasa 2 kan, dan tambah pi. So boleh tekan kalkulator sekarang anak-anakku. Dapat apa? Tekanlah kalkulator. Semua kena tekan kalkulator. Buatlah macam mana. Negatif 9 per Ya. 20 tambah 45 per 20. Lepas tu tukar dia punya, masukkan dia punya range daripada mana? 0 sampai 5. Faham tak cikgu dapat 0 sampai 5 macam mana? Sini 0 sampai 5. Ni semua direct je tak? 45 per 8 lah cikgu. So jawapan dia adalah 45 per 8. semua dapat kan ni? Ya. Sekejap ibu. Ya, kenapa cikgu dapat lain? Cikgu. Saya dapat kita 5 per 4. Berapa? Satih 35 per 8. 35? Satih 35. 45 per 4. Biar betul. Jawapan apa kat belakang? Ya. Ini suppose tak ada masalah yang ni. Sekejap cikgu tengok jawapan. Sambil-sambil tu kita boleh ni, boleh cuba-cuba lagi. Boleh cuba lagi? Alamak, aku buat di score. Saya dapat 45 per 8. Okey, 45 per 8. So kita agree lah 45 per 8. Sekejap tengok jawapan belakang. Dapat tak 45 per 8? Dapat. Okey, 45 per 8. Terlupa pi dekat luar tadi. Masya Allah. Okey, 45 per 8 pi. So dah betul. Okey. Dia kalau ambil perpuluhan pun tak apa kan cikgu? Boleh, tak ada masalah. Tapi tunjuk jalan kerja lah. Ini tak apalah. Ini paper 1. Cikgu boleh tekan kalkulator je. So senang lah. Cikgu dah jimat masa. Okey. Okey. Boleh, tak payah nak masukkan lah. Kalau macam paper 2, kita kena ikut dia punya standard procedure kan. So yang ni tak payahlah. Yang ni tulis jawapan. So kita dah jimat masa, jimat tenaga. Kuranglah kesakit kepala kita. Kalau tak dapat soalan tu, kita sakit kepala kan. Okay, diagram 3 shows the curve of a quadratic function. Point A and point B are on the curve. Point A and B, tengok balik kita punya gambar ni, diagram. So memang A dengan B adalah are on the curve. Okay, point A is y-intercept. So berapa dia punya point ni? Wow. Untuk 2. 06. Point apa cikgu? Point A. Point A 06 Ya. Okay, betul. Betul. Point A is a y-intercept of the curve. State the reason why the inverse function does not exist. Has two roots. Salah. Many to 1. Ya, many to one tu tengok. Okay, kenapa many to one? One to many. First kali kita ada 1 to 1. Lepas tu, Yes. 1 to many. Many to 1. Many to 1. Many to many. Dia laju je tu. Many to many. Ingat, yang mana satu function? Function 1 to 1 dengan many to 1. Okay, satu soalan lagi. Yang mana yang ada inverse? 1 to 1 saja. 1 to 1. Ya, so sebenarnya ini adalah function. Tapi sebab apa dia tak ada inverse? Sebenarnya jawapan dia mudah. Jawapan dia adalah many to sebab ada 2 one. root. Ya, ataupun kita boleh cakap kalau ada reverse dia punya ayat dia pun kita boleh terima. Sebenarnya dia bukan 1 to 1. Boleh juga not 1 to 1 function. Boleh juga 1 to 1. Saya tulis sebab ada 2 equal root. Tu equal root tak boleh. 2 root. 2 root dia tak mau kot. Dia jawapan dia sama ada ni ataupun yang ini sahaja. Boleh. Okay. Boleh, tak tahulah cikgu. The inverse function will exist in specific domain. Okay, yang ni kena faham balik semula apa itu domain. Domain objek. Okay, X, sini fx ataupun kita buat y lah. Domain Ya, X. ini domain X. So kita kena fokus dekat domain kita sahaja. Jangan fokus kat fx. Fx adalah kodomain. Boleh?
So kita kena fokus dekat X. Soalan dia kata apa? Dia nak domain. State the domain. Ya, the inverse function will exist specific domain. So dekat mana yang wujudnya yang ada inverse? X sama dengan 2. Okey, dia ada jawapan lah macam tu. Ada ni kamu jawab 2 kan? Ada orang buat X sama dengan 2. Mungkin juga dia akan prefer betul lah. Sebenarnya dekat sini dia nak jawapan sebab dia ada okey, dia tak bagi tahu range. Sebenarnya kita tutup belah kanan ni, kita tutupkan belah kanan, kita akan dapat jawapan berapa? X less than 2. X less than X equal. equal than 2. Ya, ini satu jawapan. Ataupun X greater than Ya, ataupun kita tutup sebelah sini X sebab dia ada greater dua. than Dia ada satu kawan kan. Dia punya apa? Dia punya inilah image dia ada satu saja. So kita akan cakap dia sama. So X sama dengan 2 ataupun lebih daripada 2. Cikgu tak faham. Okey macam ni. Okey kalau tak faham sangat jawablah macam ni. InsyaAllah lah adalah keberkatan dia dapat markah. Saya jawab yang atas tu. Okey yang atas kita tak consider lah sebab mungkin dekat sini perkataan dia satu mungkin kita boleh jawab yang ni sebab tak ada perkataan range dekat situ. Mungkin boleh jawab macam tu. Tapi jawapan yang terbaik dia yang ada inverse tadi apa dia? Yang one to one tadi kan. So kita kena bayangkan sebelah sini tak ada. Faham tak yang tak faham tu? Maksudnya kena buang separuh ke? Ya, kita buang separuh sini, lepas ni kita tutup mata belah kanan pula. Tutup mata belah kiri kanan, lepas tu kita tutup mata belah kiri pula. So jawapan dia kemungkinan ada dua-dua. Faham? Kalau kita hilangkan ni, maknanya adalah wujudnya dia punya inverse, betul tak? Betul. Lepas tu jawapannya X kurang 2 ke X lebih 2? Dua-dua boleh jawab. Jawapan dia boleh macam ni. Dua-dua boleh letak. Semua boleh. Ada orang tutup mata belah kanan, ada orang suka tutup mata belah kiri. So terpulang. So jawapan ni cikgu tak berani nak bagi markah macam mana. So kita boleh terima lah kalau siapa yang jawab macam ni, Anik kata dia jawab macam ni pun kita consider dia good. Kita consider dia good lah daripada dia tak jawab apa-apa. Okey lah. Dia nak domain ni tu. Domain boleh bisa. Mungkin lah juga kan, kita tak tahu. Mungkin jugalah. Dia kena consider balik. Macam tu. Okey, ada masalah soalan ni? Dia okey lah daripada dia tak jawab apa-apa. At least kalau dia ni jarang bersedekah, tapi hari-hari dia bagi makan kat kucing kan. So sebenarnya okey lah. Hari-hari dia tak baca Quran sebenarnya. Tapi hari-hari dia semayang. Okey lah. Dia hari-hari tak semayang. Tapi hari-hari dia masuk kelas cikgu. So Alhamdulillah lah. Baik dia semayang tu. Semayang tu. Semayang dia kan. Itu maksud dia. Dia membuat juga kebaikan. Okey, 7. Diagram 4 shows the graph function where 0x less than p. Okay, find the value of p. Berapa? Saya tak mampu. 3. Okay, ini modulus. Okay, ini modulus. Sini apa dia? Ada 2 jawapan kan cikgu? Sini satu je. Negatif. Kan? Tapi Jawapan dia modulus. negatif. Patutnya. Okay, kita buat. Okay. Semua relax dulu, bertenang. Kita bukan sidang parlimen nak berdebat-debat. So relax dulu sini. Okay, sekarang ini adalah fx, ini adalah x. Setuju? 7. Okay, sekarang ni kita masukkan dulu. Dia akan jadi macam ni. 2 tolak 3x sama dengan 11. Satu lagi kita boleh buat 2 tolak 3x sama dengan negatif 11. Boleh? Boleh. Jawapan dia negatif lah. Sekarang kita masukkan dulu. Ini dapat berapa? Sini dapat berapa? Dapat 8. Negatif 3. Dapat negatif 3. Sini? 13/3. Betul ke mana? Okey, betul 3x. Apa 13/3? Ya. Betul? Tambah tu. 2 tambah sebelah. Tambah sebelah. Sorry. Okay. 9 jadi 13/3 x. Okey, kita tengok balik dekat kita punya koordinat. Yang mana lebih sesuai? 13. Yang antik tu. Yang ini kah Yang ataupun 13/3. 13/3? Dia adalah 13/3. Memang ada jawapan ada 2. Sebenarnya dekat mana wujudnya negatif 3 ni? Dekat belah sini. 13/3. Ya, jawapan dia negatif yang belah sini lah. Tapi jawapan dia sekarang 13/3. Boleh faham? Boleh. Dua-dua sekali. Kita
Ya. Bukan sepatutnya sebab dia 2x tolak 3 2 tolak 3x dengan negatif 11 lah. Sebab kalau buang modulus tu dia akan ke bawah lah Ustaz dah. Faham. Oh, okey. Nah, Faham. okey, betul. Dia akan ke bawah macam ni. Kalau tak ada modulus dia akan ke bawah. So dia Ya, akan jadi negatif. betul lah. Lepas tu dia naikkan ke atas, dia jadi negatif. Okey, boleh juga. Tapi kena faham lah, kalau siapa yang tak faham nanti boleh study modulus ni macam mana. Macam mana dia boleh terjadi. Alright. Okay, state the domain when the range is greater than 2. Okay, kita padam semua ni. Sekarang dia nak domain kan? State the domain. Domain jawapan kita kena dekat sini. Setuju? Setuju. When the range belah mana? Ingat tak yang ni domain. Ini kodomain. Range kat mana? Kodomain. Ya, so kena faham. Kodomain. Range tu dekat sini. So dia kata greater than 2 dekat mana? Kalau kita tengok, kita masukkan sebenarnya greater than 2 dekat sini. So greater than 2 tu adalah daripada sini. 3 hingga 11. Ya, so kita 11 bukan 11. Okey, 11. 11 ke? Sinilah. Oh, 4/3 hingga 13/3. Ya, so kita boleh buat macam tu. Boleh? Jawapan dia apa? 4/3. X kat tengah-tengah. Sini 13/3. Dia punya ni tunjuk sana nak sama. Okey. Sama. Nak sama ke tak? Sama. Okey, kita Tak, sama. bawah tu sama dengan 13/3. Ya. Okey, boleh. Faham tak? Betul. First kali kena faham perkataan Cikgu, domain. kenapa dia sama dengan? Kenapa Kenapa dia sama? kenapa 4/3? Kenapa 4/3 tu? Kenapa 4/3? Tu soalan. Kenapa 4/3? Tak greater than tu je. 4/3 dekat sini. Okey, cari je lah dekat sini. Berapa? 4/3. Masukkan tu. Negatif. Masukkan Masukkan. 2 jadi Masukkan 2 tu. 4/3. Masukkan 2 tu. Masukkan 2. Ya. Dapat 4/3. Boleh ke tak? Masukkan. Oh, okey. Tapi kenapa sama dengan 4/3 bukan macam kurangnya 4/3. Dia kata domain range is greater. Okey, tak payah. Greater, perkataan greater than 2. So Tak payah. tak payah masuk. Okey? Oh. Maknanya dia nak domain tengok X. Lepas tu kita boleh buat macam ni. Kita cari sini. So sebenarnya dia lebih daripada 2 dekat atas ni. Yang ni tak termasuk. Okey, betul. So yang ni termasuk lah. Ya. Cikgu masukkan 2 kat mana? Masukkan 2 dekat mana? Dalam equation tu. Dalam equation. Okey, nak masukkan 2 dekat mana? Tolong. 2 tolak 3x tu. Dekat fx. Fx jadi berapa? Yes. Modulus 2 tolak 3x. Ya, so kita akan dapat 2 lah. Satu macam ni. 2 tolak 3x sama dengan 2. 2x pula. Macam ni betul Betul. macam ni. So 4/3 tu belah mana ni? Belah negatif 2. So yang ni lah 4/3. So lagi mungkin dapat tapi dia dapat belah sini Kosong. nanti. X sama dengan kosong. X sama dengan kosong. Betul lah sini kosong kan? Okay, boleh dapat tak tadi? Kenapa 4/3? Dapat. Kita boleh tengok balik semula, sebenarnya masukkan sahaja. Kamu selesaikan lah, masukkan sama dengan 2. Yang ni, function ni sama dengan 2. Ataupun negatif 2 satu lagi kan. Sebab ada modulus, kena buat positif 2 dengan negatif 2. Yang ni dapat kosong, yang ni dapat 4/3. 4/3 boleh masuk tahun sini. 4/3 tak termasuk sebab dia kata greater. Kalau dia kata greater dan equal, kita boleh buat equal lah dekat situ. Okey, nombor 7 set all. Nombor 8. Ini boleh kan? 13. Yang ni dapat ni M sama dengan 13. 13. Okey, dia kata mod sama dengan 4. So 12 adalah nombor paling tinggi. So kita cakaplah 11 sebab dia kata maksimum. So kita ambil lah contoh dekat sini sama dengan 11. So kita boleh buat M tolak 2 sama dengan 11. Boleh dapat yang ni M sama dengan 13. boleh yang tu? Boleh. Sebab dia kata maksimum. Kalau dia kata minimum, kita masukkan nombor 1. Boleh? Boleh. M tolak 2 sama dengan 1. Tapi dapat negatif juga. Tak boleh lah, 2 lah. Dia tak boleh juga. Sebab tu dia tanya soalan minimum. Tapi kalau cikgu lah buat soalan, cikgu nak masuk minimum. Cikgu dengki.
So dapat lagi negatif 2. Dapat 2 markah saja. The value of M if a median score is 3.5. Okay, ini. Antara 3 dan 4. So cikgu tukar siap-siap. Oh, ini lain tau. Yang ni M13 yang first punya soalan. Yang ini dia nak lain juga. Dia nak value of M. Maknanya 13 tadi dah tak sabit dah apa-apa. Sabit kan. Bahasa Arab dia sabit. Tak ada kena mengena dah. So sekarang ni nak cari median. Guana 3.5 dekat sini ya kak. So first kali kalau nak cari ni cikgu buat dia punya tempat dulu 1 sampai 5. 5 sampai 5 Ke 6 sampai dengan 8 ni. 6 lah subhanallah. 6 sampai 13. 13. Ini 14 sampai Tak tahu. Tak tahu. okey tengok macam mana kamu buat. 13 ni macam mana kamu buat? Alah, senang. 8 tambah 5. 6. Kan kamu ambil 6 tambah dengan 8 tolak dengan 1. Setuju tak? Setuju. So 13 tambah 5M tolak. Okey, so sekarang ni kita Tak buatlah. faham cikgu, tak faham. Cikgu. Jangan dekat cakap lazim tu. Okey Cikgu okey. lazim laju cikgu. Tapi Okey. dia apa? Saya checking dah tu. Saya checking. Okey, 6 sampai 13. Okey, macam mana kamu buat ni? Cuba tengok ni betul-betul. Macam mana kamu dapat 13? Bagi tahu cikgu. Cepat. 6. 6 tambah 8 tolak 1. Okey, kita pegang benda tu. 6, kita tengok apa yang Anis cakap tu betul. 6 tambah 8 tolak 1. Ingat kedudukan dia? Ingat cikgu nak padam ni? Ya. Cikgu padam. Sebelah sini start daripada 14. Setuju? Setuju. Okey, apa yang kita buat tadi kita buat benda yang sama juga. 14 cikgu tulis bawah. 14 tambah dengan M tolak M 1. tolak 2 tolak 1. Setuju? Setuju. Lepas tu boleh So akan jadi 14 pula. 14 tolak 3 jadi berapa? 11. 11. 11 tambah M. So 11 ini sebenarnya 11 tambah M. Boleh ke tak? Okey. Faham kan? Okey. Okey, sekarang ni kat sini 5, macam mana kamu jadi 6? Macam mana jadi 6? Tambah Okey, satu. Tambah satu. So sini kalau yang ni tambah 1, cikgu tulis kat sini 11 tambah M, kat bawah ni tengok ni 11 tambah M tambah 1 jadi berapa? 12 tambah M. Ya, 12 tambah M. Boleh? Setuju tak yang tu? Okey. Setuju. Okey, lepas tu kita buat benda yang sama. Yang ini tambah dengan yang ini tolak 1. Kita buat benda yang sama je. Cuma sekarang ni dia ada unknown je kat situ. So cikgu boleh buat dekat sini 12 tambah M. Lepas tu Sabar. Tambah 12 tolak 1. 1. So 12 24 so 23. 23. Okey, so kita biarlah sebenarnya tak nak guna pun benda ni kan. Tapi kita bagi tahulah. Macam ni. Cukuplah sampai sini. Okey, cikgu padam semua benda. Cikgu padam semua benda. Sekejap. Saya Okey. main agak-agak je tadi macam tadi. Boleh juga agak-agak. Tapi kalau lebih betul-betul tanpa beragak-agak kita lebih Jawapan dia 6 kan cikgu kan? Betul kan? kita tengok jawapan. So tengok basically median macam mana kita buat? Kita tambahkan semua kita kekerapan dekat bawah. So kita tambah kekerapan, lepas tu apa yang kita buat? Bagi Bagi 2. Bahagi 2 kena dapat nombor Dia dapat nombor ni, nombor ganjil. Genap. faham tak? Siapa yang tak faham? Tak faham. Kena Kita ambil buat Saya tak data faham. lain. Okay, kita buat nombor lain. 3, 4, 2, 5. Ini markah. Ini adalah, ini bawah ni, bawah ni adalah frekuensi. Boleh? Oh, markah. Markah, tak apalah. Logik je lah. Okay, sekarang ni apa yang kita buat nak cari median? tambah frekuensi. Kita tambah semua. Kita darab Okay, semua. cikgu nak tengok nanti cikgu tukar sikit. So sini 1 sampai 3. Sini 4 sampai 4 sampai 7. 8 sampai 9. Selagi 10. 14. 14. okey. Sekarang ni okey, cantik, kena dengan soalan kita. So nak cari median apa kita buat? 3 Bagi tambah 4 tambah 2 tambah 5. Nanti kita bahagi dengan 2. Jawapan berapa ni? 7. 7.
14. 8. Kita kena So ambil 7. Bila dapat 7, dia sebenarnya tempat ke-7 dengan tempat ke 8. 8. boleh faham tak ni? Sebab dia even number aku. Ya, betul. Nampak ni? So dia akan jawapan dia akan jadi 2.5. Memang ngam lah kita punya data ni memang sama dengan soalan kita tadi. So ingat satu benda, nampak ni? Bila kita tambah, kita bahagi 2, kita akan dapat dekat mana? Kita kena dapat. Nah, kat situ lah. Betul. Kat 7 kan? Faham tak? So sekarang ni kita buat benda yang sama. 5 tambah 8 tambah M tolak 2 tambah 12 tambah 3 bahagi 2 kena dapat jawapan berapa? Dapat 30. Tak tahu apa. Saya dapat 30 Dia tu. dapat Kena dapat berapa sayangku? 11 tambah M. Boleh nampak tak? Nampak tak? Dia punya persamaan dua contoh yang cikgu bagi. Sebenarnya dia contoh dia sama. Dia kata dia di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah kita ambil nilai ni dengan yang ni bahagi 2 dapat 3.5. Boleh juga kita ambil yang ni kita bahagi 2 dapat 3.5 betul. Boleh juga. Tak ada masalah. Jawapan dia sama. Boleh? Boleh faham tak yang tu? Boleh. Oh, sama je. Tu. Ya, maknanya cikgu, contoh cikgu ni kamu tengok balik, kamu amati contoh cikgu, lepas tu kamu cuba jawab soalan atas. Sebenarnya dia sama sahaja. Boleh? Boleh. So sekarang jawapan M berapa? Tolong kira untuk cikgu. Nah. Ya. Ya. 2 tambah M. Nombor berapa ni? Nombor lah. Tolong cakap M sama dengan 6. Dapat 2. Oh, Syang. Oh, Okey. Sat cikgu, Okay. sat. Kalau 2 kat situ kosong Syah. Tolong kira untuk cikgu. Jap. 4. 4. Alhamdulillah sama dengan jawapan belakang. 4 Okey, satu lagi cuba buat yang kita cuba Yang ni 7. Oh, tak dapat pula, tak boleh lah. Kita tak boleh buat 7 tambah 8, tak boleh. Kita tak boleh buat 7 tambah 8 bahagi 2 sama dengan 25. So tak boleh lah. Ini tambah dengan ni bahagi 2 sama dengan 3.5 maknanya tak boleh pakai. Boleh? Faham tak? Okay. Tak faham. Kita jawab ni je lah. Okey. Siapa nak jawab betul soalan ni sebenarnya dia senang je. Dia sama macam kalau tingkatan 4 pun cikgu ajar benda yang sama juga. Tingkatan 2 pun dah ada topik ini. So benda ni sebenarnya sama. Yang ni maknanya soalan yang paling susah lah. Soalan kebat dia. Dia boleh terbalik-terbalikkan. So kena faham yang ini situasi dia. Tolong tengok betul-betul. Lepas tu cuba try dekat sini. Apa yang kamu buat. Kan? Kalau yang bawah ni kita buat. Kita tambahkan semua frekuensi. Kita bahagi 2. Jawapan dia kena ada yang dekat sebelah sini. So yang ni kena tambah semua yang ini. Yang mana? Yang ni. Bahagi 2, jawapan dia kena ada kedudukan dekat sini juga. So samalah kedudukan dia 7, dia seumpama yang macam tu. So boleh dapat M sama dengan 4. Boleh? Cikgu tak boleh kalau kamu tak faham juga. So boleh cuba duduk seorang-seorang, siapa rasa dia lambat sikit ni. So boleh cuba tengok benda ni betul-betul sebab soalan ni kemungkinan boleh keluar. Sebab dia senang tapi ramai orang tak boleh jawab. Dia sukalah buat soalan macam tu. Okey? Kita teruskan dengan soalan nombor 9. Ini topik apa ni Anik? Ini linear law. Linear Law paper 2 Kelantan hari tu dah boleh jawab ke Anik? Yang mana tak? Oh, tak jawab lagi tu. Ya. Aduh ni. Okey, terbalikkan saja nanti. Okey, kita buat yang ni. Nampak je linear law, kita terus tukar sendiri. Tak payah tukar-tukar dah. Tak payah pening-pening. Log Y sama dengan log 9 Tolak log HX. tolak X log H. Betul. Cikgu tukarkan bagi cantik sikit. Log Y sama dengan negatif log H kurungan X tambah dengan log 9. Cikgu keluarkan this one is M, this one is C. Betul? Negatif log H sama dengan berapa? M. Setuju ke tak ni? Ya. Log 9 sama dengan Cikgu bukan Dia log. bukan log K. log K ke H? Oh, H lah. Log K. Dia Dia dah macam dia punya base log. Okay, sabar dulu. Kita buat yang tu tanpa menghiraukan apa-apa dia punya soalan. Kita jawab macam ni dulu. Macam kita jawab kat linear law paper tu, kita akan buat macam ni basically. Okay, sekarang ni kita jawab dulu. Kita cuba jawab dulu. Log C sama dengan log 9. C ni sama dengan berapa kat sini? Log Negatif lah. Log K. Log K2. Kita mesti merasa pelik. Sebab apa? Sebab tak boleh nak selesaikan pun dekat sini. Betul? Betul.
So bermaksud dekat sini, kita tengok balik sebenarnya log K ni dia boleh lah suka hati. Selalu kita letak 10, so kita letak je sini. Log K. Dia apply untuk semua sekali. So sebenarnya kita masukkan nilai K dekat sini. So sini akan jadi log K. So log K 9 sama dengan negatif 2. Guana nak buat? Kita anti-log. Anti-log. Anti-log boleh dapat jawapan ke? Boleh. Jadi K, kalau cikgu tukarkan K negatif 2 sama dengan 9. Setuju ke tak? Setuju. Okay, cikgu tak nak tukar lagi apa-apa. Cikgu tukar dia punya form dulu. Jadi K kuasa 2. Betul? Betul. So 9 turun bawah jadi 1/9 sama dengan K kuasa 2. Betul ke tak? Betul. Jadi 1/3. Last kali cikgu square rootkan dapat 1/3. Yay. Ya, betul. Betul. Okay, betul. So yang tu dapat K. Oh, dia tanya soalan tu. Dia tak nak kena-mengena dengan gradient pun. Sebab nak cari gradient pun tak boleh sebab tak ada satu lagi point dekat sini. So jawapan dia K sama dengan 1/3. Boleh ke? Ya. Either. Yang ni je soalan yang saya rasa senang nak jawab. Masya-Allah. Okay. Tak apa. Nah, Okay, even a quadratic function in form fx where q is greater than p. Q lebih besar daripada P, ingat nah. Q lebih besar daripada P. Express the range of value of x in term of P and Q if kalau dah pening sangat kita jawab je satu-satu. So fx sama dengan berapa dekat sini? Fx kita jawab satu-satu ya. Fx lebih besar daripada kosong. Satu lagi apa? Fx less than 0. So kita masukkan fx dapat berapa dekat sini? X. Maksud cikgu? Nak masukkan macam mana? Kau nak kembangkan lah menurut cikgu. Ini berapa markah ni? 2 markah. So tak payah kembang lah. Tak payah kembang pun tak apa. Tak payah kembang pun tak apa. Macam tu je kan? Saya terkejut je takut. Okey, nak kembang pun boleh kan. Tapi kita tengok 2 markah, no need lah nak kembang. So sekarang ni, okey, dia punya bentuk dia senyum ke sedih? Senyum. Senyum. Kita buat senyum dua-dua, kita tarik macam ni. Ingat inequalities. Macam ni. So sekarang nak letak apa dekat sekarang? Ni dua-dua positif P kan? dengan Q. P belah mana? P belah kiri. Sebab apa? Sebab dia Sebab Q dia greater dulu je. than P. Ya, sebab Q greater. Okey, anak-anak boleh faham. So kita letak sini P dengan Q. Lepas tu kita boleh masukkan. Lebih besar nak lorek belah mana ni? Kiri kanan dia. kiri kanan dia. Okey, sini nak lorek belah mana? Dalam. So jawapan dia apa yang ni? X lagi kecil pada P. Silap. X lagi kecil daripada P dan satu lagi adalah X lagi besar. Besar pada Q. ada sama dengan ke? Tak ada. Tak ada, sebab kita berbalik kepada asal punya fitrah dia. Fitrah manusia ni semua baik-baik. Kalau dia jahat tu maknanya bukan fitrah dia lah jahat, semua manusia ni fitrah dia baik. Okey? Dia jin yang kot. So X sama dengan Ini dia Q. range. Okey? Yay. Okey, 2 markah, tak perlu kembang, insya-Allah boleh dapat jawapan. Boleh semua? Boleh. Okey, kepenatan melanda diri. Okey, kita tengok dulu, kita jawab lagi. Mana yang boleh? Boleh kau. Diagram 6 shows the graph of quadratic function. Memanglah tak cakap. Of a quadratic function fx. Okey. So kita terus buatlah. Ini bentuk completing the square. Cikgu masukkan terus. Sebenarnya jawapan dia berapa? X sama dengan U. X sama dengan U. Salah laju sangat jawab ni. Sabarlah dulu. Okey lah. Express your symmetry. Okey, sekarang ni soalan dia tanya yang tu. Takut nanti Aisyah kena halau macam Razik tadi pula. Kesian kat dia hampa ni. Dia tak bersalah. Dia tutup mic. So sini tahu sendiri jarak dia adalah 4. So sini sama dengan U. So in term of U dia nak apa? Express the equation of symmetry. Kena tulis guana. Jangan sama dengan U. X sama dengan U. Jangan tulis U saja. U ni I love you. Betul tak ni? So yang ni X sama dengan U. Boleh Syami? Siapa yang ada tu? Kita tengok dulu siapa yang ada. Tapi tidak Saya. Oh ada Razik. Razik, minta maaf Razik. Minta maaf. Mantap Razik. Mantap Razik. Fajana, Husna, Alia, Serita. Serita ni ada ke tak ada ni Serita? Oh Serita dah jawab. Ada. Ada. Okey, alhamdulillah Serita. Dia buka-buka dia tidak balik. Alhamdulillah Serita. Alhamdulillah Serita. Okey. Oh ada tak ada penambahan? Rasanya 16. Okeylah, adalah tu. Allahu Akbar. Mana ni tadi? Okey, tarik sambung balik.
Okay, boleh minum air dulu, siapa nak minum air. So, if U sama dengan 2, U sama dengan 2, kita terus masuk sini boleh? Ini akan jadi negatif 2, sini akan jadi 6. Find the range of value of K so that equation Fx sama dengan K. Fx sama dengan K has real root. Macam mana ni? Ni saya tak tahu. Ini macam yang hari tu tolak juga. 4AC lebih pada kosong. Ya, sama sekali. Kan? Pakai sama sekali kot. Sebab dia kata has real root. Dia lebih pada kosong. Tapi dia kena guna sama. Saya nak Faham tahu betul cikgu lah. kalau dia lebih pun tak, yang ni pun kan, lebih has- dan sama. Okey has real root. Ni macam soalan hari tu yang kita jumpa ni. So banyaklah negeri telah mendapati benda ni boleh mengelirukan. Ramai orang buat has real root. Ingat tak? Kita ada B kuasa, yang ada real root yang mana satu? Real root ni dia tak bagi tahu pun real root dia B kuasa 2 B squared minus 4AC sama dengan kosong ataupun greater than kosong. ya betul. Boleh faham tak? Okey, kita bahagi dua. Oh. Real root B kuasa 2 minus 4AC sama dengan kosong. Yang ni kalau dia punya punca sama kan? Tapi dia panggil real root juga. Dia panggil, nanti kita tunjuk. Real root, yang ni apa? B kuasa 2 minus 4AC greater than 0. Greater than 0. Greater than 0. Yang ni memang tak akan ada lah. Minus 4AC Itu real root. less than 0. So dekat sini kita boleh memilih sama ada dua. So dua-dua termasuk sebenarnya. Sebab tu kita kena buat B kuasa 2 minus 4AC greater or equal than 0. Betul? Boleh faham? Oh, kalau So, dia kena cakap hati-hati. equal real root baru bersama dengan kosong saja. Ya, kalau dia ada perkataan equal real root, baru dia boleh guna sama dengan kosong sahaja. Boleh? Oh, Kalau disebut. Okey. yang satu kalau- lagi tu? Kalau satu lagi dia kata apa? Two distinct root ke two different root? Dia tak sebut, tak payahlah. Kalau dia sebut has two different root. So dia kena ada lebih besar daripada kosong sahaja. Boleh? Oh, okey. Okey, so boleh faham yang ni pun dah soalan ni pun dah famous keluar. So kita kena ni lah, ilmu tu datang daripada pengalaman kita menjawab sebenarnya kan. Kalau dia tak tahu banyak jawapan soalan tu, maknanya dia kurang buat soalan. So B kuasa 2 minus 4AC kita boleh masukkan, apa lagi soalan dia kata sama dengan 2. So macam mana nak buat? B dia sama dengan berapa? Sebenarnya kita boleh buat macam ni lah nanti, dia akan jadi berapa? Ini kembangkan dapat berapa? Negatif 4. B. Kuasa 2 tolak 4X tolak 12. So dapat macam ni nanti, kamu buatlah, kamu pecahkan, nanti yang mau akan dapat macam ni. K lagi tolak 12 kan? Okey, dapat macam ni. Ini sebenarnya basically sebab dia masukkan nilai 2 tadi. So kamu boleh masukkan B sama dengan berapa? Negatif 4 kuasa 2 minus 4A berapa? 1C berapa? K Ya, minus K tolak Ya. 12. Itu dapat yang Q tolak 12. Bukan dia Masih dapat samakan K dengan K ke? Yelah cik. Kita yang negatif K je kan? Oh, okey. Kan? So sekarang nak buat apa ni? Saya pun tak tahu nak buat apa ni. Okey, sebenarnya macam ni. Kembangkan. Okey, macam ni. Sekarang ni nampak kita penyurut sekarang adalah 2 dengan negatif 6. Setuju? So kita kena buat dulu yang baru. Kita menyurut satu X apa? Tambah 2. X. Tolak 6. Okey. Ini kena hati-hati. Ingat kalau kita guna kaedah factorization tu dia kena macam ni. Kalau macam ni kan. Kalau dia ada 3 benda yang cikgu tunjuk hari tu. Yang ni adalah kes kedua. Kalau kita buat Y sama dengan A, kita kena tambah A dekat depan dia. Sebab kita tak tahu A dia positif ke negatif. Faham tak maksud cikgu? Ya, faham. Kalau kita terus buat macam ni, maknanya kita akan dapat positif. Tapi graf kita bukan positif. Graf kita negatif. So sebenarnya A dia sama dengan negatif 1. Sini kena tambah negatif, Cik Akak Awi. Oh. Boleh. So kena tengok betul-betul. Kalau dia positif, maksud senyum. Kita bukan nak graf senyum sekarang. Kita nak graf yang ni. Dia dah bagi tahu. Tak ada perubahan pun. Cuma yang ni bagi tahu, yang ni adalah negatif 2, yang ni adalah 6. So kita kembangkan. Tolong cikgu kembang macam mana? X squared tolak 6X tambah 12. Tambah 12 ke? Tolak 12. Sini negatif kita tak masuk lagi kan? Ya. So negatif X kuasa 2 tambah X. Ish, berapa ni betul kan? Bukan tambah 4X lah. Yelah belum lagi, Masya Allah. Okey lah kita buat. Okey.
So akan jadi berapa? Tambah. Tambah 4X 4x tambah 12. tambah 12. Okey, kita ambil kita punya ni sebagai kita punya B kuasa 2 minus YC. Mana K-nya Allah? Sama dengan K. Sama dengan K. So akan dari 12 tolak K lah nanti. Setuju? Oh. Ya. Okey. So buat macam biasa lah. Okey. Boleh faham sekarang? So Boleh. kita masuk lah. Padam balik lah. So akan jadi berapa? Jadi Oh, dah mengeluh dah tu. Kat aku saya menguap tu. Sini jadi berapa? Tambah 48. ni ha, Ha, betul tu? tolak 4k. Tolak 4K. Kita cuba dulu. Cikgu pun tak tahu betul ke tak. Jawapan apa ni? Hmm, 4K 64. 64. 64. 64 bagi 4. 16. 16. 16. K lebih besar 16. Bolehlah tu. Kenapa? Kenapa lagi kenapa? besarnya? Itulah. Mana kesalahan kita ni? Allahu Akbar. Dari kecil. K dari kecil. Dia negatif Kecil. 4K. Mana negatif 4K Dari 4k? Dekat mana kita salah ni? Saya 4 cikgu bawa pergi ke kiri. Yang mana satu? Yang mana satu? 64 lebih daripada 4K. Okey. Lepas tu cikgu bawa pergi ke kiri. Lepas tu Betul cikgu kena letak kat sana lah cikgu. Okey. tak relax. Cikgu tak relax cikgu. Sudah nampak dah tu. Keseimbangan terma dah tak ada dah. Okey, dah boleh jawab nombor 11. Kita cuba jawab lagi skor berapa ni? 949. Okey, kita teruskan lagi. Masya-Allah, soalan apakah ini? Ini soalan log. Okey, insya-Allah senang kot. Kita cuba. Nah. Sis. Senang kan? Okey, kita cuba. Kalau senang, Aisyah cakap senang tu cikgu cubalah. Sekarang ini sama dengan ni, ini sama dengan ni. Ini soalan dia. In term of P and Q, so cikgu nak tukar ke? Cikgu ambil yang ni, cikgu salin 27 N tambah 1. 3, cikgu salin balik semula. Jangan pening lagi. Salin tak dapat markah So sekarang ni cikgu nak senangkan sikit. Cikgu jadikan punca kuasa 3 boleh tukar jadi 1/3. Setuju? Kuasa kan? Betul. Dia ni kita tahu So akan cikgu tukar lebih cantik sikit. 27 N tambah 1. Cikgu ikut step 1/3. Bawah pun cikgu tukar lah. Salin balik lah, senang. So yang ni cikgu buat apa? 27 sebab dia ada 3. Nampak? So cikgu akan jadi 3 kuasa. N 3. tambah 1/3. N per 3 tambah 1/3. Okey, cantik. Okey, cikgu buat terus. 2. Boleh ke tak ni? Ha. Betul kan? Yang ni cikgu buat masukkan 2N tambah 2. Setuju ke tak ni? 7. Okey, setuju. Kalau salah bagi tahu. So je ni 3N, betul? Betul. Tambah dengan lama 3 tambah 1. Betul? betul. Okey, 2 bawah salin balik semula, nantilah kita pecah balik. Sabar. Tambah 2. So ini pecah jadi 3N darab dengan 3. Bawah akan jadi okey, yang ni macam mana buat? 2N. Cikgu 2. 2 kuasa N, lepas tu kurungan kuasa 2. Okey, darab dengan 2 tapi kuasa 2. sama tak? Cikgu tukar bentuk je sebab cikgu tahu tukar macam ni sebab cikgu tengok ini ada 2N. Tu rasional je lah. Boleh? Boleh. So kita masukkan 3N sama dengan P. So jadi 3P. Bawah jadi 4. 4P square. 4. Cikgu ada 3Q. Cikgu. Sebenarnya cikgu saja je wujudkan kesalahan tu nak tengok kamu sedar ke tak dan kamu ada ke tak. Kecewa. Keberadaan kamu di situ. So saja je, jangan ingat cikgu ni cikgu ni apalah salah je semua. Tak lah, cikgu saja je. Baik. Ya je cikgu. Ya. Okey, 13. Kita teruskan. Cikgu yang ni susah. Ya ke susah? Kita cubalah. Maksudnya Cikgu tengok tak ada N dengan O pula tu. okey, tak bagi kita cuba dulu. Apa yang susahnya ni? Alah, tak boleh brain dah. Semalam dah buat dah soalan ni sebenarnya. Tapi memang panjang sikit jalan kerja dia. Side kita tengok nah. Okey, kita buat ni dulu. Log M U V. Cikgu tukarkan dulu jadi log
MU tambah. Log MV. Okey, dapat markah ke tak? Tak. 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 Rasanya tak tahulah. Dapat kot satu markah. Lepas tu biar je macam tu. Apa Okey, sekarang ni kita tak boleh buat apa-apa lagi. So dia nak in term of X and Y, betul tak? Ini ni. Macam ni. So kita kena cuba juga carikan dia X and Y juga. So macam mana nak buat ni, kita kena ubah-ubah lah. Okey, cikgu biarkan kat sini. Cikgu cuba ubah yang X dulu. Boleh? Kita pergi tengok. X log M, U kuasa 2, V sama dengan X. Sebenarnya dia sama dengan apa ni? Allahu Akbar. Okey, ini sama dengan apa? Log U MU square Okay, tambah cikgu log tekanlah. MV. X sama dengan log M. Cikgu tambah 2 teruslah kat depan, boleh? Siapa yang dapat ni? Tak apalah. Boleh. Tak apalah, nanti nampak pula. Dah. Log MU2 tambah log MV. Boleh? Boleh. Itu nak buat apa ni? Buat turun 2. Buat Bawa turun 2. Okey, bawa lah turun 2. Ikut je lah cakap dia. 2. Okey. So sekarang ni kita nak buat apa? Tak, saya mati akal tadi. Okey, jangan mati akal dulu. Cari log. Kita buat yang sebelah sini boleh? Kita buat yang satu lagi tu. V over U V over U sama dengan Y. So Y sama dengan log MV. MV minus log MU. MU. So dekat sini kita dah nampak sesuatu. Apa yang kamu nampak, cikgu tak tahu. Apa yang cikgu nampak, cikgu tahu. Okey, sekarang ni boleh tak sama-sama kalau nampak macam ni, cikgu lah. Personally cikgu akan selesaikan macam ni. Cikgu nampak ada dua benda. Cikgu akan buat simultaneous tapi nampak macam pening. Sekarang ni cikgu nak assume ataupun let. Cikgu assume lah, tak nak guna let ni. Assume. Assume ni maksud dia kita kena assumekan dia, tukarkan dulu, nanti dekat akhirnya kita kena tukar balik. Boleh? So sekarang ni cikgu nak log MU sama dengan berapa? Cikgu buatlah. Log MV sama dengan siapa? H. Okay. Boleh ya? Tak ada kaitan sama ada yang hidup ataupun mati. Terima kasih. So dekat sini Cikgu kesian ni cikgu. cikgu tak cakap apa-apa pun. Alah, gurau-gurau je. Nanti bulan 3 nanti dah tak jumpa dah cikgu. Okey, 2. Yelah, sedih pula. Okey, 2. Ingat kita tukarkan. Nak bagi nampak senang. Ni mungkinlah orang dia terus jawab je. Orang yang bijak-bijak tu dia terus jawab je. Dia dah nampak. Cikgu kurang sikit nampak, cikgu akan buat macam ni. Allah hilang. So log U berapa sama dengan apa? So akan jadi apa ni? 2A Tambah tambah H. dengan tambah dengan berapa? H. H. Betul H. Ya. Sebelah sini Y. Y sama dengan Tolak A. H tolak. A. A. Okey, sekarang ni kita nak buat apa ni? Dia nak, okey, kita tukar yang ni sekali. Ini tadi sama dengan apa tadi? MU sama dengan A. Sebenarnya dia nak A tambah dengan apa ni? H. Adik tambah dengan tut. Okey. So sekarang ni kita kena guna simultaneous lah. Betul ke ni aku buat ni? Buat je lah macam mana pun, cikgu pun tak tahu nak buat apa. Kata dah buat. Kata dah buat, dia lah manusia kan. Okey. A few moments later. Diagram 7 shows the histogram of the time taken by the group athlete 100 meter running event. Ni ada yang jawab betul ke? Tak, saya tak jawab sampai sini je. Okey, soalan ni dia kena baca dan faham betul-betul. So soalan ni, contohlah dia kata 50% atlet, berapa semua atlet kita tak tahu. So dia kata 50% of the athlete took less than 17.25. 17.25 dekat mana? Macam mana kita nak ambil? Itulah cikgu tu yang saya Dia tak. dekat sini sebenarnya kita tak boleh ambil yang ini sahaja. So sebenarnya dia salah dekat situ. So sekarang ni kita kena tukar bentuk ni 50% sebenarnya apa? Sebenarnya dia nak trick kita. Ni soalan median. 25 adalah first quartile.
Semalam mula-mula cikgu terciduk juga mula-mula. Lepas tu cikgu terus tukarkan. Cikgu tak dapat jawapan. Cikgu tukarkan 10.5. Cikgu tukar jadi bentuk biasa kita jumpa. 13.5. Lepas tu cikgu buat je 13.5 sampai berapa? 16.5. Lepas tu 16.5 sampai 19.5. Lagi 19.5 sampai 21.5. 1.5. Lepas tu kita masukkan 10.5 berapa dia punya frekuensi dia? 5. So 5. Yang ni? 7. K. Kita tambah 5 pula. K kan? K. K. Tambah 5. K, silap. Itu dia punya kumulatif. So, ni 12. Yang ni 7. Boleh? Betul? Boleh. Okey, kita tengok balik semula yang ni. Pada ni. Sini. Sebelah ni kita masukkan kumulatif. This one is frequency. Sini kumulatif frekuensi berapa? 5. 5 tambah K. Lagi? 5 tambah K tambah 12. Jadi? 17K tambah K. 26 tambah K. Betul ke ni? 17 ekor. 17. Kan? 5 tambah 12. Nampak tu, semua dah salah. Semua dah jadi tak tentu hala dah sekarang. 17 tambah 7, 24 tambah K. Ya. Alright. Okay, so dia kata median dia 17.25. Dekat mana 17.25? Dekat. Oh. Apa formula dia? Oh. Lower boundaries, Alah. cikgu gunakan yang ini, cikgu ambilkan sebab dia kata 50% daripada N. So, cikgu buat apa ni? Oh, cikgu buat formula median. Okay, ni atas ni letak apa ni? Total semua kan? Cikgu akan dapat berapa? 5 tambah 12 berapa? So, inilah total dia 24/3, betul? Bagi 2. 24 tambah K bahagi 2 tolak dengan 5 tambah K bahagi dengan 12. satu lagi. Dia punya ni selang kelas dia berapa tu? 2. 13.5 tolak 10.5. 2. Kan kalkulator elok. 3. 3. Okey. Tengok Anik pun pening dah. Okey, boleh kan? So jawapan dia berapa? Tolong kira jawapan 8 K, jawapan 8. Betul lah kot. Mana-manalah. Okay, chosen and enter training a higher level competition. What the maximum time they can achieve? They can be qualified for the training. 25% means dia adalah kuartal nombor 1. Okay, kuartal nombor 1 dekat mana? Tadi K 8 dah masuk, kita masukkan 8 dekat sini. Dekat 10.5 dengan 13.5. 13 tambah 19. Berapa total semua? 32 kan? Ya. Ya. So bahagi dengan berapa? 4. 4. Jawapan berapa? 8. So dekat mana? Dekat 13.5 sampai 16 pula. Okay, so dekat sini bulatkan yang ini, bulatkan yang ini. Setuju buat macam biasa? Ni buat formula juga aku. Ya, formula median juga, tapi dia bukan median, dia first quartile. Formula dia sama, lower boundary dia berapa? 13.5. Setuju tak lower boundary dia? Betul. So total semua 1/4 dapat berapa tadi? 8 Ya, 8. 8/4. Okay, 8. Tolak 5. Lagi? 8 tolak 5. 8 tolak 5. Okey, 8 tolak 5 bahagi dengan berapa? 8. Bahagi dengan 8 darab dengan 3. Boleh kan? Ambil yang ni. Ambil yang ni. Ambil yang atas, masuk sini, bahagi dengan yang ni. Selang kelas sama juga. Yang ni lower boundaries. Yang ni 8 dapat daripada hasil semua 1/4 dapat 8. Boleh faham? Cikgu yang ayat maksimum tu tak ada kena-mena aku. Tak tahulah, tak ada lah maksimum, pening lah. Tak payahlah buat maksimum. 14.625 saat. So dah dapat yang ni. Bukan Tak ada kena-mena kot. Bukan per 13 lah. Tak tahu. Per 8 lah ni. Tengok cikgu buat balik semula cikgu padam ni. Kamu tunjuk yang ni tadi. Betul? Betul. So ambil lower boundaries, bulatkan yang ni, bulatkan yang ini. So masuk formula 13.5 tambah yang ni dia punya 1/4 daripada N. Ya. Tolak dengan 5 bahagi dengan 8, 3. 1/4 daripada N dapat 8. Tambahkan semua.
bahagi 1/4, so dapat 8. So kalau dia kata 75 nak buat apa? 75 3/4. Ya, dia third quartile. Pakai formula yang sama juga. Formula Okey. median. Boleh kalau dia tanyalah, kalau dia tak tanya tak payah jawab. Okey. Okay, last. Ni soalan ni sebenarnya cikgu dah pernah jawab lebih kurang macam ni. Ada satu soalan dalam mana? Buku teks. Ya, dalam buku teks ada tanya soalan macam ni tapi dia lebih kurang macam ni lah. Tapi dia tak sama sangat lah, tapi dia lebih kurang. An online battle game set the rule that the first player who win 2 out of 3. Siapa yang menang 2 out of 3 akan dapat reward steak dinner. Bukan, dia bukan chicken dinner, dia steak dinner. Dia nak ikut juga lah sebenarnya tu kan. Chicken dinner PUBG kan. The probability that Jack, Imani mesti tak tahu kan chicken dinner tu apa? Sebab tak biasa main. Pajan. Imani tak pernah main game Pajan menang itu cikgu. Stream itu. Shut up. Hebatlah Pajan. Stream SRC PDRM itu. Okay, the probability that Jack win the battle 4/5. Ni win tau. Tapi dia bagi syarat if dia menang sebelum tu. Kita tulislah dia menang sebelum tu. Kalau dia kalah sebelum tu, dia akan dapat sebaliknya lah macam tu. So kalau ini dia win tapi sebelum dia kalah berapa? Faham tak maksud ni? Buat 3 diagram boleh aku? Ya, betul. Memang nak buat diagram. Cikgu nak tunjuk yang ni dulu. So yang ni win kalau sebelum dia kalah. Okey. Bahasa Melayu. Okay, ni dia punya ayat. So sekarang ni ada berapa game, cikgu buat game dia. So cikgu buat besar sikit. Nampak tak 3 diagram ni? Kita besarkan sikit. So Jack win, Jack not win. Jack win, Jack not win. Jack win. Terpulanglah masing-masing punya cara kerja. Ada orang nak buat table, suka hati juga, tak ada masalah. Sini tak tahulah, cikgu boleh nampak lagi lah kot kat sini. Cikgu yang ketiga tu tak payah buat dah kan? Sebab dia nak sampai straight dinner je. Ya, sabar. Okay, kalau saya mute lah, saya mute. Janganlah, boleh je. Cikgu betul lah tu. J, tapi soalan tu pun ada sedikit kegusaran kan. Sebab dia bukan badminton. Badminton, kalau dia dah menang 2, sekejap, kita buat dulu. Okay, J prime. J dah jadi caca merbah lah. Okay, kita tengok mana yang boleh menang 2 daripada 3. So sekarang ni kita tanda dulu yang mana yang boleh. Nombor 1 ni boleh ke tak? Boleh. Boleh. Okay, 1 dia syarat dia tak letak kat sini. Sebenarnya kalau dah menang 2 tak payah main 3. Ya. Ya, itu dia punya rule dia sebenarnya lah. So kita buat ni. Itulah tak tahulah macam mana ni. Sekejap, 8. Contohlah macam badminton kita tahu kan macam mana dia main. Kalau dia kalah pun dia kena main lagi. Kalau dia menang pun dia kena main lagi kan. Contoh kan. Tapi yang ni dia tak bagi tahu apa-apa dan kita assume dia macam tu lah. So nombor 1 sepatutnya boleh ambil tapi kita tak payah ambil. Okey, yang boleh ambil apa dia? Ini 1 boleh ambil. 2, 3. Tak boleh. Boleh. Sini tak boleh sebab menang sekali. Ni menang 2 sekali. Ini sekali. Sekarang ni cikgu masukkan dulu jadi 1 macam ni dulu boleh? J, alamak J, cikgu pun dah pening dah ni. J pun tak cantik lah. J prime tambah dengan J prime J tambah dengan J prime J. So ada 3. Probability syarat dia kena tambah. Boleh? Okey, kita buat seterusnya nanti. Kita jawab dulu soalan ni. Jack does not get a steak dinner. Steak dinner 151/200. So kalau 1 tolak 151/200 dapat berapa? 1. Oh, 9/200. Okey, itu jawapan untuk A. Okey, so soalan nombor B, he won the first battle. So he won a first battle yang mana 1. So sekarang ni, ini dia punya probability sebenarnya kita dah tahu dah sebenarnya sama dengan 151/200. Sekarang boleh tak tolong cikgu kita masukkan dia punya probability setiap 1. Okey. Boleh? ya. Okey, yang ni kita tahu tak probability dia? Yang mana? Oh. Tahu.
Kita tak tahu sebab sebelum ni kita tak tahu berapa. Kita tak boleh letak suka hati kita sebenarnya. So kita jawab yang boleh lah kita letak. Okay, yang ni berapa? Dia win. Sebelum ni dia win juga. Nak ambil yang mana satu? 4/5 ke? Ha. 4/5. Oh. Macam tu kena masukkan. Kita masukkan yang ni. Boleh tak kita masuk yang ni? Tok. Tak ada. Okey, yang ni sebab apa kita tak payah masukkan yang ni? Sebab dia dah menang dah. Nah. Dia dah menang 2 kali. So tak payah masukkan ni. Cikgu pangkah je. Ini pangkah, nanti nampak pangkah pula. Semua macam ni. Cikgu buat kuning. Kuning ni tak ada kena-mengena dah lah. Okey, kita cawak yang nombor 2 ni, kita masukkan. Yang ni tahu tak yang mula-mula ni? Tak tahu. Tak tahu. Yang nombor 2? Tak tahu tahu. tak. Sebab dia tak beritahu. Yang ni. 5. 1/5. 3/5. 3/5 ke 1/5? 1/5. 1/5. Faham tak dapat mana Anik? Dia kalah. Sebelum. Ya, dia kalau menang sebelum 4/5. Kalau dia kalah 1/5 lah. Macam tu kena tahu. Okey, yang ni pula tahu tak sebelah ni? J? 3/5. Okey. Boleh dapat tak ni semua? Ada yang tak faham lagi? Bukan kenapa 3/5 bukan 2/5 je? Yang mana 2/5? Last kali? 1/5 tu bukan 2/5 kenapa? Ha? Okey, yang ni Anik. Okey Anik. Sebelum ni dia menang tau. Ya. Kalau selepas ni dia menang juga, kita akan kalau dia menang juga kita akan ambil apa? 4/5 kan? Oh, okey faham. Kalau dia kalah, macam tu. Tak pun kamu boleh masukkan dalam ni, dalam diagram ni kamu masukkan je nilai-nilai tu. Kamu boleh nampak lagi kot kalau kamu masukkan. Okey, tapi kita nak bagi nampak macam ni lah, senang sikit. Cuma kita ambil dia punya tree diagram daripada situ saja. Okey, yang pertama ni kita dapat tak? Okey, nombor 2 ni kita dapat berapa? 3/5. 3/5. Okey, last kali? 4/5. Okey, kita dah dapat jawapan. Sebenarnya ini adalah steak dinner yang kita kira tadi. Betul? So, yang ni kita padam yang ni, X ni tak ada kena-mengena. So, inilah jawapan dia. Tapi tak habis lagi. So, sekarang ni dia nak yang first winner. First winner maksudnya kita boleh letak apa-apa nombor. Contoh cikgu letak H bukan nama sebenar. Cikgu letak H kat sini. Yang ni pun adalah H. Yang ni nak letak apa? A. Lah cakaplah ni Akila anak nama dia juga. Nak Akila ke Anik tu? A for Akila or Anik? Kila. Okey, Anik. Okey. Yang ni boleh masuk A juga ke? Bukan satu nak A. Kena masuk. Ada orang tak boleh brain dah. So sini sebenarnya kalah. Dia menang A. Kalau dia kalah berapa? 1. Salah A. Okey, kita dah dapat equation dia. Cikgu cantikkan sikit. 4/5A tambah dengan berapa ni? 3/4. 4. Oh, yang ni berapa? Tolong cikgu. 12/25. Tu ada A. Okey. Tu ada A lah. 1 tolak 12/25. Nak buatlah sendiri. 5/8. Berapa jawapan dia? 5/8. 5/8. Jadi mesti tengok jawapan ni. Ya, tak apalah, bagus juga. Kalau tengok jawapan senang cikgu, tak payah nak kira dah. So dapat 5/8. So basically cerita dia begitu. Siapa yang tak faham boleh tengok balik semula. Yang cikgu jawab hari tu rasanya dia hujan. Dia ada 7 hari. Kalau hujan sebelum dia 54. Kalau tak hujan sebelum dia gitu-gitulah, lebih kurang. Ada soalan buku teks. So yang ni dia ambil contoh daripada soalan buku teks sebenarnya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu nak stop. Nanti nombor berapa tadi? Nanti cikgu jawab balik semula sekejap. Cikgu minta air saya. Nanti cikgu terus je snap dalam grup. Cikgu sambung je kerja cikgu ni. Boleh? Boleh. Ada permasalahan lagi? Minta maaf. Cikgu rehat-rehat dulu cikgu. Makan dulu cikgu.